Didik TV KPM. Kita guna yang ni kot. Macam tak boleh je. Yang ni dah. Ke macam ni? Ke nak letak macam ni? Alamak, macam mana ni? Alamak Sean, maafkan saya Sean, lambat sikit masuk kelas Sean. Hai cikgu. Kenapa Sean? Macam ada masalah Sean? Itulah cikgu. Saya nak masuk pertandingan reka bentuk. Okey. Tapi saya cuba nak buat reka bentuk untuk lampu tidur saya. Okey. Tapi dah pening lah, tak tahu macam mana cikgu. Sean, Jangan macam dah ni, dekat Sean. dah cikgu. Kita tak boleh terus buat rekan ni Sean. Awak kena belajar apakah kriteria reka bentuk yang baik sebelum kita buat satu rekaan Sean. Kriteria reka bentuk? Kena tahu kriteria dia. Apa tu cikgu? Tak apa, kita tengok lepas ni macam mana. Okey cikgu, jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka apabila keluar daripada rumah, cuci tangan dengan air dan sabun, gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan juga saya pada itu, apabila anda berada di tempat orang ramai, pastikan jarak di antara satu sama lain mesti dijaga, tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama dengan cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Salehan. Hai cikgu. Hai Sean. Sihat cikgu? Sihat. Okey, baik cikgu, sebelum kita teruskan mungkin cikgu pun boleh amalkan Boleh. SOP ya cikgu, silakan. Okey, Sean. Dan seperti mana yang anda semua di rumah yang nampak kan, saya dengan cikgu memang memakai pelitup muka, jarak memang dijaga dah lebih daripada 5 meter saya rasa cikgu. Betul Sean. Okey, baik cikgu, dan sebelum kita teruskan mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Baiklah, salam sejahtera para murid-murid. Nama saya Cikgu Nur Salehan bin Zahriman. Saya dari SMK Durian Tunggal Melaka dan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, baiklah cikgu, dan sebenarnya saya nak tanyakan macam tadi saya tanya cikgu, apa itu prinsip dan apa sebenarnya yang kita akan belajar ini cikgu? Okey, hari ini kita akan mempelajari 3 benda, iaitu satu, kita akan buat perbandingan antara prinsip dan juga elemen pada sesuatu reka bentuk. Okey, baik. Yang kedua, kita akan mempelajari apakah kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Dan yang ketiga, kita akan cuba buat satu objek melalui objek asas yang akan saya terangkan nanti, John. Memang macam banyak kita akan belajar ni, cikgu. Seronok ni, John. Memang seronok, cikgu. Tapi yang cikgu sebutkan tadi, apa tu kriteria, apa tu elemen, apa tu prinsip, apa sebenarnya benda tu? Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Nur Salehan ya, untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu reka bentuk dan teknologi. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak mulakan pembelajaran kita cikgu dengan menanya cikgu, bagaimana kita nak buat reka bentuk lampu tidur saya tu, nak bagi dia yang reka bentuk yang baik tu. Apa yang kita perlukan? Sini Sean, kita kena
perkenalan dulu. Ya. Sebelum kita nak buat tu benda tu, Aha. kita kena perkenalan dengan dia. Okey, baik. Jadi kita kena tahu apakah kriteria-kriteria yang ada pada rekaan yang kita nak buat tu. Okey, baik tu. Okay. Ya. Sekarang ni saya terangkan Ya. apakah kriteria Ya. reka bentuk yang baik. Oh, okey. Macam Ya. Okay, tengok yang pertama, Syul. Yang pertama, kriteria reka bentuk yang baik, Ya. dia mesti ada kecenderungan inovasi. Ah, Kecenderungan inovasi ni maksud produk itu ditambah baik. ya. Supaya produk itu menjadi lebih unik. Okey. Cikgu, yang ni gambar ni dia okey, saya nampak cikgu macam sangat ada banyak inovasi lah sebab dia saya pernah nampak ni kalau saya nak pergi dekat apa ni kalau nak beli dalam talian kan dia ada bako yang boleh biasanya kita beli bako tu macam bako biasa kan tapi dia ada inovasi dari Ya. segi dia punya bentuk tu boleh dilipat boleh dipanjangkan tu semua. Betul, Syul. Itu maksud dia penambahbaikan. Oh, okey. Apa kelemahan, kekurangan kita boleh buat penambahbaikan. Ya. Okey, supaya produk tu jadi lebih baik, lebih unik dan berdaya saing. Okey. Ya. Yang kedua ialah kreativiti. Ya. Produk tu mestilah kita buat dalam prinsip yang kreatif. Kreatif ni maksudnya Ya. produk tu benda yang baru. Benda baru. Idea baru. Ah. So kita akan pastikan produk tu dia punya fungsi dia lebih pelbagai dan pengguna lebih suka dengan fungsi yang baru kita buat tu. Okey, baik. Ya. Yang ketiga ialah keaslian reka bentuk. Maksudnya kalau Sean nak buat lampu tidur tu, Ya. mesti reka bentuk dia asli. Tak nak tiru orang lain. Yalah betul. Dan dia mesti simbolik. Maksud dia ada identiti. Rekaan tu kalau orang tengok, ini mesti Sean yang buat. Okey, faham. Ya, macam orang nampak tu, okey, macam ni kan. Kotak ni, sebab saya ada reka bentuk saya tersendiri tu, Ya. orang akan tahulah ini saya yang buat lah. Trademark dia, identiti. Okey, baik. Okey. Seterusnya, yang keempat ialah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Bermaksud barang kita buat tu, produk kita buat tu, Ya. mestilah tahan. Okey. Dia tidak mudah rosak. Yelah kan. Supaya pengguna boleh terima. Dan kalau dia cepat rosak pun nanti susah pula kita kan. Kita Betul. macam dia guna sekali lepas tu tiba-tiba rosak. Orang pun akan marah lah kan. Okey, dan seterusnya yang kelima ialah ergonomik. Ya. Bermaksud produk yang kita buat tu Ya. mesti selesa, Okey. selamat dan juga dia punya interaksi dengan pengguna tu mesti ada, sentiasa ada. Okey. Ya. Pengguna tu rasa, seronoknya pegang. Tak ada pun sakit, tak ada pun bahaya. Tu maksudnya ergonomi. Okey, cikgu. Okey. Itu Sean, dia punya kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Ya. Okey. Dan apa yang seterusnya? Sekarang saya dah tahu dah kriteria dari segi yang 5 kriteria yang cikgu sebutkan tadi lah. Dari segi keaslian, kreativiti, inovasi, ergonomik dan lagi satu adalah yang boleh dipasarkan kan cikgu? Ya, betul. Yang berkualiti tinggi lah. Okey. Ya. Saya pada Sean, kita kena tahu apakah elemen dan juga prinsip yang perlu ada pada sesuatu reka bentuk. Apa tu elemen? Apa tu prinsip tu? Kita tak boleh main buat-buat je satu reka bentuk. Kita kena tahu apa elemen yang perlu ada dekat suatu reka bentuk. Okey. Sekarang ni saya terangkan Ya. apa itu elemen, apa itu prinsip. Okey Sean, elemen ni ialah unsur ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada suatu rekaan tu. Okey. Kalau ada ciri tu, ada unsur tu, seorang pereka tu dia boleh tunjukkan apakah maklumat-maklumat yang perlu ada dekat produk tu. Okey, ciri-ciri dia itu lah. ialah elemen lah, ciri-ciri dia. Ya. Okey, ini ialah contoh elemen. Ada 7 elemen. Mana tu? So kena ingat ni. Ni biasa keluar ni, hujan semua keluar. Okey, baik. Okey. Ada rupa. Okey, ada bentuk. Ya. Ada tekstur, warna, ruang, garisan dan juga saiz. Macam mana? Ada 7 elemen. Okey. Ya. Seterusnya, prinsip. Okey. Prinsip ni pula ialah satu peraturan. Okey. Panduan atau falsafah apa dia punya kita punya ikutan. Nak memastikan kita punya produk tu sentiasa dapat memenuhi kehendak pelanggan. Kita ada prinsip dalam hidup kita pun ada prinsip. Ya, betul. Jadi produk kita pun kena ada prinsip. Okey, ini senarai prinsip dia John. Okey.
Ada 7 juga. Okey. Keseimbangan, pengulangan, keringkasan, kepelbagaian, harmoni, kontras dan kesatuan. Sean, ini kita dah belajar minggu lepas dah, Sean. Oh, dah belajar lah. Tapi saya rasa Ego daripada ini kan Ego, mungkin saya boleh bagi contoh untuk tengoklah saya faham ke tak Ego. Okey. Dari segi kontras tu saya rasa yang tu saya boleh faham sebab kalau contoh kita gunakan satu elemen lah iaitu warna kan. Ya, betul. Kalau warna kalau kita gunakan secara kontras tu dia maknanya warna tu perbezaan warna tu yang nampak. warna, Macam apa yang saya pakai sekarang Ego. Ya, saya punya merah. jaket dengan ni macam kuning ke tak tahu lah warna apa ni. Tapi Kontra. dia kontras saya Ego. Wah, nampak cantik. Okey. Lepas tu untuk kita mulakan mungkin dengan keseimbangan. Yang tu maksudnya apa? Ego? Keseimbangan maksudnya dari segi penglihatan kita, Ya. dia normal ataupun tidak normal. Okey. Keseimbangan ni ada 2. Satu yang simetri, Ya. bermaksud kedua-dua bahagian tu sama, Okey. dan satu lagi ialah asimetri. Ha. Satu bahagian berbeza, satu bahagian dia berbeza. Tetapi dia masih lagi cantik untuk dipandang. Oh, okey. Ha. Okey. Okey, Sean? Alright. Okey, boleh. Okey, sekarang ni, Sean, Ya. kalau saya cakap pun tak guna. Kan? Ya. Saya nak cuba uji minda Sean lah. Oi. Okey, boleh. Saya dah terangkan tadi, Aha. 7 elemen, Ya. 7 prinsip. Ya. Jadi kat papan ni, Ya. Dah nampak Ego, nampak. okey. 7. Yang atas ni elemen ke, prinsip ke? Saya nak tahu. Yang atas tu tekstur, rupa. Kalau salah dia bentuk. kasih cubit ni kan? Cikgu. Okey. Saya rasa saya tahu jawapan ni Ego. Okey. Adalah elemen. Okey, kita buka. Alamak. Wah, betul Sean. Okey, baik. Wah, bagus Berjaya. dah. Okey, bagus. saya bagi 1 bintang. Okey, terima kasih Ego. Okey. Dapatlah 1 bintang ya. Yang bawah ni, Okey, yang ni semestinya confirm lah. prinsip Ego. Prinsip. Okey, Sean. Tahniah, Sean. Terima kasih, So, kita Ibu. ada 7 elemen dan 7 prinsip, Sean. Ya. Kalau saya terangkan macam ni, Ya. mungkin Sean tak berapa jelas kan? Apa kata kalau sekarang ni kita nak kaitkan elemen dan prinsip ni Ya. pada produk. Pada produk. Nak kita buat aktiviti sikit, kita buat Okey. game. Boleh Ego. Boleh. Okey. Sekejap saya turunkan ni. Ya Ego. Oh, cikgu nak yang ni Ego? Okey, boleh. Ambil. Okey, cikgu. Okey, dekat papan ni saya nampak. Okey, sekarang pula alamak kosong lah Ego. Kosong pula. Okey. Saya pilih satu produk yang ada atas meja ni. Okey. Contohlah ini. Oh, wow. Ini ialah handbag Okey. Beg buatan tangan. pelajar, murid-murid Oh, sangat daripada kreatif ya. kain jeans. Buatan sendiri ni. So, apa benda tadi saya nak Sean beritahu apa elemen yang ada pada beg ni. Elemen lah Ego. Dan juga apakah prinsip yang ada pada beg ni. Okey. Okey. Saya gantung cikgu sini. kan? Okey. Okey, baik Ego. Saya cuba ingatkan balik lah. Elemen kan. Okey. Saya rasa Kita nak buat apa? Elemen elemen. Okey. Dari segi sebab dia elemen tu adalah ciri-ciri dia. So Ya. saya nampak dia ada warna Ego. Okey, betul. Jadi, antara elemen yang ada pada produk ni ialah warna. Okey, warna. Betul, Sean. Selain daripada tu, apa yang saya perasan dengan beg tangan ni, Ya. dia tak besar sangat Ego. Dan juga dia agak kecil. Saya rasa dari sana kita boleh nampak ada saiz. Saiz, betul. So, kita ada elemen saiz pada produk ni. Okey. Okey. Dan Sama lagi, Sean? seperti pula cikgu sebutkan tadi dia dibuat daripada bahan yang menggunakan bahan jeans ke Ego? Ya. Jeans. So saya rasa jeans tu dia macam kasar kan? Ya. So, saya rasa dari segi ciri-ciri dia macam kasar. So tekstur Ego. Tekstur, betul. So, kalau kita pegang ni, kita boleh tahu kan, licin ke, kasar ke, itu ialah tekstur. Okey. Agak-agak apa lagi, Sean? Kita masuk ke selain elemen daripada ni. itu mungkin saya rasa sebab dia punya sebab dia boleh nampak sekali nampak dia punya dia adalah beg tangan. Ya, okey. Maknanya dah nampak dah bentuk dia Ego. Dia ada bentuk. Jadi produk ni bila pelanggan tengok, dia tahu ini ialah bentuk beg tangan. Ini dah elemen yang ada pada dia. Okey. Satu lagi, Sean. Satu lagi saya rasa Rasa ni apa? Mungkin rupa Ego. Okey, rupa. Bermaksud rupa yang ada pada beg ni. Bentuk dia mungkin separuh bulatan. Ya, Itu rupa betul. dia. Okey. Sean dah berjaya dah melabel produk ni dengan elemen-elemen. Sekarang ni kita nak tengok prinsip pula. Okey, yang ni agak senang Ego.
Ini saya nampak dia punya ada kontras, Ya. ada kepelbagaian sebab saya nampak banyak bentuk yang diguna, ya ke? Betul, okey. Kontras, kita boleh tengok. Aha. Warna-warna ni berbeza kan, Sean? Ya, Ada ya, betul. merah, ada biru, ada hijau. Lepas tu ada juga pengulangan juga, Ego, dari segi yang bentuk-bentuk dia nampak macam Betul. gula-gula tapi bukan kan, Ada batu-batu berwarna. pengulangan batu-batu warna ni, dia guna objek yang sama, dia ulang balik. So, prinsip dia pengulangan. Okey, tadi ni Sean, ialah kepelbagaian. Maksudnya ada corak-corak yang pelbagai. Bentuk-bentuk yang pelbagai. Jadi, ada prinsip kepelbagaian. Okey. Dan saya rasa dari segi yang lagi dua tu saya tak pasti sangat lah, Ego. Okey, tak apa. Apa lagi prinsip yang kita boleh letak sini ialah, contohnya ialah keseimbangan. Di mana beg ni, kalau kita tengok binaan dia ada keseimbangan bentuk dia. Kiri dan kanan tu sama. Oh, ya, betul. Jadi kita boleh letak keseimbangan. Dan satu lagi, yang paling mudah sekali ialah kesatuan. Kesatuan? Kenapa kesatuan? Kita tengok corak yang diguna ni. Ya. Batu-batu hiasan ni, Ya. saiz dia lebih kurang sama je. So dia ada kesatuan, sama je. Dan rebin ni pun corak dia sama je, bucu-bucu sama je. Oh, ya, So betul. kesatuan. Okey. Okay, so ada 5 dah elemen dan 5 prinsip dah Sean berjaya buat ni. Oh, Wah, berjaya, Ego? hebat. Okey, terima kasih, Ego. Okey, sekarang ni Ya. boleh tak saya nak uji Sean pula? Okey. Okey, saya bagi satu produk, Ya. Sean pula buat macam mana yang kita dah buat tadi. Okey, boleh, Ego? Okey, Sean boleh buat kat situ tak? Okay, Boleh, kita buat Ego? sama-sama. Okey, jom. Okey, di sini, Ego, saya nampak objek dia adalah bendera Malaysia, Ego? Ya, saya bagi satu bendera Malaysia. Okey. Okey, kita nak buat elemen dulu ke? Okey, elemen memang Okey, dah nampak dah, Ego. elemen. Warna. Dia ada Okey. warna. Okey, saya ambil elemen dia, warna dia. Okey, ada di Okey. sini, saya gantungkan terus, Ego. Betul, Nak 5 juga warna. kan, Ego? Tengok warna Okey. dia dah. Selain daripada itu, ada garisan, Ego. Betul, Ya, ada ada garisan. Okey. Jalur yang melintang. Okey. Dan saya rasa sebab ini biasanya bendera Malaysia tu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Betul. So, yang ni adalah saiz dia pun ada. Saiz betul. Saya gantungkan terus lah. Saiz macam tadi. Baguslah Sean ni. Sebab ada cikgu hebat. Macam tu. Cepat tangkap ni. Dan saya nampak, Ego, ada bentuk, Ego. Bentuk bulan sabit. Betul, ada bentuk. Ada bentuk bulan sabit, ada bentuk bintang. Okey, dan saya rasa lagi satu dekat sini yang saya nak guna tu adalah dari segi tekstur dia, Ego. Tekstur. Sebab rasa dia macam licin. Lepas tu kita boleh betul, tahu Sean. lebih kurang bahan yang digunakan untuk menghasilkan bendera ni. Okey, dah berjaya dah Sean. 5 elemen. Betul ke, Ego? Betul? Betul? Betul. Saya bagi bintang lagi. Wah! Okey, terima kasih, Ego. Okey, prinsip pula. Okey, prinsip. Untuk prinsip, okey, saya nampak macam tadi cikgu sebutkan keseimbangan. Ya. Nampak dari segi dia punya bintang yang ada kat sini. Bucu-bucu bintang tu sama je kan. Okey, so saya betul ke, Ego, keseimbangan? Boleh? Okey. Ya, betul. Keseimbangan. Okey, saya letakkan di sini. Lepas tu saya rasa pun sebab ada jalur yang lebih kurang diulang lah. Hanya dia ada ulang balik. pengulangan. Ya, tepat sekali Sean. Okey, saya letakkan di sini. Pengulangan. Dan Betul. saya patah balik kepada bulan sabit dan bintang, Ego. Okey. Dan latar belakang dia berwarna biru. Biru. So nampak ada perbezaan warna ataupun kontras. Ya, perbezaan itu ialah kontras. Okey, kontras kat mana? Kontras dari Yang segi ini. warna. Okey. Apa lagi ada? Okey, saya rasa boleh sebut juga kepelbagaian. Ya, betul. Sebab bulan sabit ada bulan bintang. sabit, ada garisan, Ya. ada kotak, betul? Okey. Ada kepelbagaian. Dan satu lagi Sean. Satu lagi, Ego. Mungkin kesatuan, Ego. Boleh ke? Ya, kesatuan. Boleh ya? Kenapa Okey. kita kata ada kesatuan? Kalau kita tengok bucu pada bintang tu, Ya. saiz bucu sama je. Maknanya dia macam seragam, maksudnya Ego. ada kesatuan. Bucu dia sama saiz, cantik aja kan. Okey, Ego. Saya rasa saya dah lengkap. Dah betul ke, Ego, jawapan saya? Betul. Betul? Betul. Yeah! Berjaya! Dah banyak dah ni, bintang dan bulan saya boleh bagi ni. Okey, Ego. Okey, baik. Lepas ni kita akan buat apa, Ego? Okey. Nak tak kita label satu lagi? Boleh, Ego. Boleh. Okey. Ya. Saya turunkan ni. Okey. Saya bagi ini pula, baju. Oh. Dia bagi susah sikit. Okey, Macam mana ni?
Okey, baju dia. Sean cakap aja. Okey, saya rasa dari sini, dari segi elemen dia kita dah tahu dah ada warna. Okey, warna betul. Saya rasa cikgu pegang tu pun boleh rasakan diperbuat daripada bahan apa tu, tekstur. Tekstur betul, kita boleh rasa pegang dia macam mana. Rupa pun dah tahu sebab dia memang nampak macam baju. Betul. Bukan macam seluar. Macam tu. Lepas tu saya rasa bentuk pun ada. Bentuk baju betul. Dan saiz dia bukan saiz saya tetapi saiz kecil, tapi ada elemen saiz. Saiz, betul. Ya. Dan dari segi prinsip dia pula. Tadi betul itu? Betul. Betul lah. Okey, sekarang kita bergerak ke prinsip. Ha. Saya nampak pengulangan bentuk itu. Betul, ada bunga-bunga yang sama dia ulang-ulang, untuk corak sama dia ulang, betul? Okey. Pengulangan. Yang ni kontras ada ke Ego? Kontras ada, merah, hijau, oranye, putih. Warna je kontras. Dan bentuk yang digunakan ada yang lebih kurang sama, so ada kesatuan dia. Betul. Kesatuan maksudnya kalau corak bunga ni sama, semua ni kesatuan. Dia taklah bercampur-campur aduk kan? Ya. Okey. Jadi apa lagi? Macam cikgu lipat kan? Itu keseimbangan Ego. Keseimbangan. Tengok bentuk dia sama. Ni maksudnya simetri. Simetri. Okay. So ada prinsip keseimbangan. Okey? Okey, Ego. Okey. Jom kita teruskan dengan slide, Ego. Saya rasa cikgu ada lagi yang cikgu nak tunjukkan kat saya, Ego. Saya ni, kalau tak uji pelajar, memang tak pastilah. Saya ingatkan cikgu nak terangkan lagi, tiba-tiba kena ujian pula, Ego. Okey, boleh je. Okey, saya nak bagi Sean soalan. Okey, boleh. Okey, Sean jawab betul-betul Ya, cikgu. Satu soalan salah, saya denda Sean nanti. Alamak, okey. Okey, soalan pertama. Ya, cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik? Alamak, ergonomik. Okey. A. Keselesaan dan keselamatan produk. B. Kelemahan dan kegagalan suatu produk. Ataupun C. Idea dan bentuk yang meniru produk orang lain. Okey, cikgu, saya rasa saya dah tahu dah jawapan saya, Go. Apa, Sean? Saya nak jawapan A. Okey, jawapan Sean. mutamak saya jawapan A, Go. Betul, Sean. Betul. Okey, ergonomik tu ialah faktor keselesaan dan juga keselamatan suatu produk. Yes. 1 bintang lagi, Sean. Okey, baik. Seterusnya, Sean. Ya, cikgu. Okey, soalan kedua. Okey. Sekarang ni awak nak menghasilkan satu reka bentuk lampu tidur. Okey, ya betul. Apakah kriteria reka bentuk yang perlu ada pada rekaan tersebut? Okey. A. Selamat. Selesa tapi mahal. Yang B. Mudah rebah. Besar. Menarik. Dan C pula kreatif. Tahan lasak dan juga dia ada keaslian dalam dia punya reka bentuk. Okey, mana Sean? Okey. Saya rasa jawapan saya di antara B dengan C. Mungkin kawan-kawan saya yang tengah menonton sekarang pun boleh fikirkan apakah jawapan anda dan kita budak-budak di rumah pun boleh cuba. Kita boleh bandingkan jawapan kita. Tapi saya rasa, Ego, jawapan mutamak saya adalah C. Betul, Sean. Betul, Ego? Kriteria yang baik antaranya ialah kreatif, tahan lasak dan juga ada keaslian reka bentuk. Betul, Sean. Okey, baiklah cikgu, saya rasa saya dah bersedia untuk membuat pembinaan saya, cikgu. Tapi mungkin ada juga teknik-teknik, cikgu, untuk kita buat pembinaan, cikgu. Ya, ada. Okey, tapi kalau anda nak tahu, kepada mereka yang menonton sekarang, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Nur Salihan untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu reka bentuk dan teknologi. Dan topik kita pada hari ini adalah bina objek asas. Okey, baiklah cikgu, saya rasa saya dah bersedia untuk membina lampu tidur saya. Okey cikgu, jom kita bina. Okey, buat Sean, macam mana? Boleh kan cikgu? Boleh buat. Macam ni je kan? Macam ni. Lepas tu kita letak. Saya rasa dia punya ni kita buat macam ni lah. Tu bentuk apa tu Sean?
Ni. Tak tahu. Dia punya pemegang kot. Pemegang untuk tak lampu apa, saya Sean. macam ni. Sebelum awak Siap, teruskan Ego. projek Alamak. ni, Ya. saya tunjukkan awak dulu. Apakah objek-objek asas? Awak kena tahu bentuk objek asas. Oh, ya ke? Awak cantum aja nanti tak tahu bentuk apa ni. Oh, okey, Ego. Okey Ya. Okey, Sean, tengok sini, Sean. Okey. Kita ada banyak bentuk objek asas Ya. ataupun boleh dikenali sebagai objek bentuk geometri. Okey. Ni antara contoh je lah. Ada piramid, segitiga, silinder, segi empat, diamond. Tu antara contoh lah. Ya. Jadi, dalam kita nak membina objek ataupun produk yang kita nak buat nanti, Ya. kita kena tahu apakah teknik pembinaan objek. Oh, so macam tadi main bina je tak boleh Tak Ego? boleh, John. Okey, boleh. Okey, saya terangkan dulu apakah teknik pembinaan objek. Okey. Pertama, kita boleh gunakan teknik pembenaman. Okey. Pembenaman ni maksud kita masukkan satu objek asas ke dalam objek yang lain. Oh. Macam saya buat tadi Ego? Betul tu. Maknanya betul lah Ego Tu saya buat. betul teknik tu. Ah. Tapi bentuk tak tahu. Yalah betul. Okey, kita pergi kepada teknik kedua ialah pembuangan. Okey. Pembuangan ni maksud dia kita nak jadikan satu objek yang baru, Ya. kita potong dia. Congkel dia. Oi. Kita buang tu, tak nak pakai. Okey. Bahagian yang kita nak pakai tu kita buang. Okey. Tak perlu pakai. Jadi kita ambil bentuk yang baru yang kita dah buang. Okey. Pembuangan. Okey. Yang seterusnya penyatuan. Hmm. Penyatuan ni yang paling mudah di mana kita cantumkan saja bentuk Okey. asas yang kita tahu. Kita boleh gam, kita boleh paku, kita boleh skru. Cantum-cantum itu maksudnya penyatuan. Okey. Okey. Dan seterusnya ialah peleraian. Peleraian ni maksudnya kita boleh potong, kita boleh pisahkan objek tu menjadi objek baru. Tapi cikgu yang ni sama macam apa tu pembuangan kan Ego? Bukan? Okey, beza dia ialah kalau kita buat pembuangan, Ya. kita potong, kita buang. Bahagian yang tak nak pakai tu kita buang terus, tak pakai. Buang terus lah. Okey. Tapi kalau peleraian ni, Ya. kita potong, kita cabut dan kita boleh pasang semula. Contoh, sebagai contoh. So ada botol air. Penutup dan botol air tu kita boleh leraikan. Okey. Jadi satu objek. Ya. Kemudian kita boleh cantumkan balik jadi satu objek. Itu maknanya ada kegunaan dia semasa dia dileraikan lah Ego. Betul. Okey, bukan semasa macam kita buang je dileraikan tadi. ada kegunaan. Ya. Semasa dipasang pun ada kegunaan dia. Okey, baik Ego. Okey? Okey? Ya. Okey, Sean. Sekarang ni saya rasa awak dah boleh mula kot. Boleh Ego? Dah cuba-cubalah macam mana nak buat. Okey, Ego Saya nak bebaskan awak buat dulu. Okey, boleh je Ego. Maknanya sekarang saya dah tahu bentuk ni Ego. Ni bentuk segitiga. Okey. Lepas tu kita buat je sebagai pemegang ataupun dia punya kaki je lah Ego. Saya Boleh. letak kaki dia macam Ni ni. semua ada ni. Awak boleh cuba. Okey. Mana-mana awak nak. Oh, yang ni pun cantik ya? Okey, saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni, lepas tu ni dalam dia. Boleh tak awak cakap je. Awak nak buat bentuk apa? Ego boleh. Okey, saya gunakan bongkah ya, dia pakai Okey. macam bongkah ni. Lepas tu saya letak yang bentuk dia macam ni. Saya tak nak tengok lah. Awak Okey. cakap je. Mana saya nak tengok. Saya letak macam ni Ego. Okey. Saya letak je bongkah yang besar dekat bawah, okey. bongkah yang kecil kat atas. Okey, Sean. Macam ni. Ataupun mungkin Dalam kita tukar. proses penjanaan idea, Ya cikgu. kita tak boleh cakap je. Tak boleh. Kita tak ada gambaran nanti macam mana dia punya rekaan. Yelah betul lah Ego. Sebab saya pun tak tahu letak mana kat sini. Mungkin kat dalam macam ni kot. Kalau kita cakap je kan, bawah 4 segi, atas 3 segi. Jadi orang akan bayangkan macam mana 3 segi tu besar ke kecil, 4 segi tu besar kecil. Jadi antara proses penjanaan idea Ya, cikgu. dalam reka bentuk ialah kita membuat satu lakaran. Betul lah Ego. Lakaran tu akan menggambarkan apakah idea kita. Tapi dia macam betul jugalah sebab kalau kita buat kalau kita nak sebut dia mungkin susah juga, orang takkan Betul. faham. Ya. Lepas tu saya pun tak dapat nak fikirkan, sebenarnya saya main buat je susah Ego. Itulah awak. Tak apa. Okey. Sekarang ni saya bagi awak satu kertas tu. Yang ni Ego. Ada pensel. Okey. Apa yang awak cakap tadi, Ya. yang awak gambarkan tu, Okey Ego. cuba awak lakarkan. Okey, saya cuba Ego. Jangan takut buat lakaran tu. Lakaran tu bebas. Okey. Sebab dalam tajuk yang pertama ni awak tak belajar lagi teknik-teknik melakar. Okey. Saya buat macam ni Ego. Awak tadi cakap ada segi 4, Ya betul. ada segi 3. Okey, saya buat macam ni lah. Okey, lepas tu saya buat macam ni. Dia lebih kurang. Baguslah Sean ni. Ni yang saya fikirkan lah Ego. Okey, Tapi lakaran tu je hanya lakaran, belum lagi macam Ya, betul. Ini macam gambaran benda tanya. awal.
Dalam lakaran ni kita ada banyak proses. Kita bukan hanya buat satu lakaran. Lakaran idea ni berjalan dalam proses yang banyak. Dalam penghasilan satu produk tu mungkin ada 2 lakaran, 3 lakaran, 4 lakaran, mungkin beratus lakaran. Okey. Ini lakaran pertama saya, Ego. Betul. Sebab saya main lukis je. Sebab lakaran kan, Ego. Okey. Inilah lakaran saya yang pertama. Okey. Jangan ketawa ya, yang menonton kat rumah tu. Sebab ini sengit sikit. Dia macam rambut lah, Ego. Sebab saya tak biasa dengan rambut. So, sengit sikit. Okey, so inilah gambaran penjanaan idea yang betul. Barulah kita boleh cakap terangkan, okey, kita ada segi 3 di bahagian atas, segi 4 di bahagian bawah. Barulah kita punya pelanggan nampak apakah ciri-ciri elemen-elemen yang ada pada rekaan yang kita hendak buat. Inilah idea dia, Sean. Okey, Cikgu. Dan saya rasa dekat sini pun sebenarnya saya dah sebenarnya dah sediakanlah lagi satu lakaran yang mungkin nampak cantik sikit, Cikgu. Okey. Sebab tadi mungkin tak cantik sangat, sebab tu saya tahulah yang ini je, Cikgu. Okey. Yang ni saya dah lebih kurang tahulah dia punya ni, macam cikgu sebutkan tadi, yang atas ni ada segi 3, lepas tu kat bawah ni dia punya kaki lah, Cikgu. Okey, inilah yang dinamakan sebagai proses penambahbaikan. Okey, kita melakukan penambahbaikan pada rekaan. Macam terutama tadi sekali idea kita ni lah. Macam tadi saya punya dia punya atas tu sengit sikit. Betul. Jadi saya nak luruskan balik, saya buat macam ni lah, Cikgu. Dan proses penjanaan idea ni dia akan berterusan. Sampailah produk tu dah siap pun kita masih boleh buat penambahbaikan. Jadi tak ada kesalahan pun sebenarnya. Tak bila kita adalah melukis macam ni. Kerana idea kita sentiasa bercambah, bertukar. Saya rasa agak betul juga ataupun agak baik juga apabila saya melukis, Cikgu. Lepas tu saya tunjukkan kepada Cikgu. Sebab kadang-kadang pemikiran kita pun mungkin berlainan daripada pemikiran orang lain. Kan? Kalau tidak, kita ingat kita selalu betul. Tapi mungkin ada satu pandangan lain yang boleh membantu untuk reka bentuk kita. Kan? Ya, Syah, betul. Okey. Sekarang ni, Syah dah ada lakaran. Cuba Syah bentuk sikit. Sambung-sambung sikit bongkah ni. Supaya jadi macam bentuk yang Sean dah lakar tu. Okey. Cuba gerak-gerakkan sikit objek-objek ni. Cuba susun. Okey. Kalau nak gam pun boleh gam. Saya dah ada lakaran saya, Go. Okey. Yang ini macam ni ke? Lepas tu Okey. mungkin saya nak tambahkan lagi, Go, sebab yang ni sebenarnya adalah pandangan yang saya tunjukkan tadi adalah pandangan hadapan. Ya, tapi nanti saya nak gamkan ni, Go. Saya tunjukkan boleh, Go? Saya buat yang atas dulu. Boleh. Okey, yang ni, Go. Kita ada gam dekat sini. Mungkin saya dekatkan ke hadapan sikit. Saya gamkan menggunakan apa ni, gam kuat lah. Okey. Ini pun kena jaga-jaga. Kepada mereka yang buat kat rumah pun, pastikan anda ada mak ayah, ibu bapa ataupun penjaga untuk membantu anda apabila anda menggunakan objek-objek ataupun alatan yang saya tunjukkan ni. Terutamanya apabila anda nak potong barangan, so kena berjaga-jagalah dengan benda yang tajam. Okey, macam ni. Okey, mungkin yang ni saya kena pegang lama sikit, Ibu. Tak apa, kita boleh letak dulu. Okey. Mungkin sementara saya buat ni, Ibu, mungkin sebab dia mengambil masa, Ibu. Mungkin cikgu pun boleh teruskan dengan pembelajaran cikgu, ya. Okey. Kita bagi dia kering dulu. Okey. Bagi dia siap, keras. Sebelum tu saya nak bagi awak soalan. Okey, boleh je, Ibu. Soal lagi. Okey, Ibu, saya bagi dia kering. Saya tak nak awak lalai dalam kelas. Okey. Kita soal lagi. Boleh je, Ibu. Okey. Okey, Sean. Ya. Soalan pertama. Saya nak awak nyatakan ataupun namakan apakah jenis objek asas ni. Saya tunjuk contoh ni dah. Nasib baik cikgu dah ajar saya tadi, Ibu. Okey. Saya tak tahu. A, apakah bentuk objek ni? Objek ni kat padang pasir ada. Oh, saya tahu, Ibu. Ya. Piramid. Okey, betul, Sean. Betul, Ibu. Piramid. Okey. B. Apakah bentuk ni? Ada bulatan. Bulatan lurus. Bulatan lurus. Dia macam botol air saya. Dia macam adalah silinder, je, Ibu. Silinder. Betul, Sean. Dua soalan dah betul. Okey. Yang ketiga. Apakah bentuk ni? Hujung dia tirus, bawah dia bulat. Kalau saya makan aiskrim, kadang saya jumpa. Cikgu. Kon, cikgu. Betul, Sean. Kon. Okey, jadi A ialah piramid. Ya. B ialah silinder. Ya. Dan C ialah
Tekun. Okey, cikgu yang ni betul ke cikgu? Betul. Saya dapat bintang cikgu? Dapat lagi. Ya dapat? Saya bagi lagi 3 bintang terus sebab tiga-tiga betul. Okey, terima kasih cikgu. Okey, soalan seterusnya. Oh. Okey. Sean, kalau tengok bentuk ni Sean, Ya. ingat balik. Okey. Ni Ya. ialah teknik pembinaan objek. Okey. Dari gambar ni, ada objek yang warna biru, Ya. dia potong ni warna oranye, Ya. dia boleh keluarkan. Okey. Dia Ini keluar- ialah teknik pembinaan apa? Okey, saya nampak dia keluarkan tapi dia tak buang cikgu. Yang ni Kalau A Aha. ialah peleraian, Okey. B perparetan, Aha. C persengketaan. Saya rasa jawapan C tu salah cikgu. Takkan dia bergaduh kan? Dia berbeza tu. Okey, maknanya C tu salah. Okey. Di antara A dengan B, perparetan tu benda Ada lain parit tu. ke? Ada ke? Mungkin juga berparit. Tapi Ada yang ni keparit saya bulat. rasa peleraian itu sebab Ya. saya nampak bentuk dia pun masih boleh digunakan. Betul. Bermaksud objek yang oranye dan biru ni masih boleh digunakan. Ya. Itulah teknik pembinaan peleraian. Okey, betul Sean. Satu lagi bintang. Dan seterusnya, soalan ketiga. Alamak, okey. Saya nak Sean tulis boleh tak? Saya dah lama tak tengok tulisan Sean lah. Ya. Saya tulis Okey. 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 Cikgu ada kat sini. Okey. Saya ambil tu boleh ya? Okey. Boleh gunakan marker pen. Okey. Okey, saya nak Sean nyatakan 2 elemen dan 2 prinsip pada lampu tidur yang bakal Sean buat. Saya ada bagi 5 pilihan, Okey. 5 pilihan prinsip, 5 pilihan elemen. Okey. Saya nak 2 saja. Apakah elemen yang akan Sean masukkan dalam lampu tidur Sean? Okey, boleh cikgu saya tulis cepat-cepat kat sini ya. Saya rasa untuk elemen Cantik-cantik tulis Sean. ya. Yang ni mesti ada. Okey. Dan untuk ni kita Satu buat lagi elemen. Mana dekat? okey kita buat ni lah. Okey boleh. Okey. Saya tak nak tunjuk jawapan saya lagi cikgu. Okey. Okey, untuk prinsip. Prinsip apa? Okey. Okey. Okey, kepada mereka yang ada kat rumah pun boleh jawab sekali. Mungkin anda boleh gunakan kertas untuk tuliskan jawapan anda. Dan untuk yang ni saya nak gunakan Apa lagi prinsip dia ada? Okey. Okey, cikgu saya dah siap. Dan inilah jawapan saya. Okey. Elemen yang Sean pilih ialah warna. Jadi dekaan Sean nanti mesti ada elemen warna. Okey. Dan kedua ialah bentuk. Ya. Bila kita tengok bentuk tu, bentuk tu ialah bentuk lampu tidur ke, bentuk segi empat ke, bentuk segi tiga je, orang kenal. Ya. Okey, dan prinsip dia Sean memilih keseimbangan. Bermaksud rekaan tu ada keseimbangan dia. Ya, betul. Dan juga yang kedua ialah pengulangan. Maksudnya adalah rupa ataupun bentuk yang diulang-ulang supaya mungkin menjadi lebih cantik dan juga menarik. Okey. Cikgu, saya rasa saya akan ambil masa saya cikgu untuk habiskan reka bentuk lampu tidur saya. Okey. Saya akan bagi masa kepada mereka yang ada kat rumah juga untuk mereka siapkan kerja mereka. Kita akan berehat seketika sambil saya buat ni dan kita akan kembali semula ke slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, saya rasa dah siap dah. Hai, anda sedang menonton slot mendengar rendah di TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nur Salehan ya. Mana cikgu? Saya rasa saya dah siap dah untuk reka bentuk lampu tidur saya. Betul tak proses untuk saya buat reka bentuk ni? Okey Sean. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Sean berjaya buat satu rekaan yang sangat menarik Sean. Terima kasih cikgu. Sangat cantik. Ya. Okey Sean. Ya. Proses yang awak buat tu boleh dikatakan hampir lengkap.
Hampir lengkap. Kerana Sean telah membuat satu penjanaan idea yang betul. Daripada permasalahan, Sean dah buat lakaran. Lakaran ni lah. Okey. Dan lakaran tu Sean dah buat penambahbaikan. Ya, betul. Itu yang bagus tu. Dan Sean dah bina sehingga objek-objek asas yang Sean gabungkan ni, segi 3, segi 4 dicantumkan mengikut teknik pembinaan yang betul dan menjadi satu objek yang Sean dah target nak buat apa. Itu yang bagusnya. Jadi idea ataupun proses pembinaan ni boleh dikatakan proses yang lengkap. Saya bagi Sean bintang lagi, Sean. Berapa bintang Cikgu saya dapat? Saya bagi 5 bintang, Sean. Wah, 5 bintang. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Wow, okey. Tapi Cikgu, saya nak tanya Cikgu. Sebab saya dah habiskan barangan saya Cikgu, ataupun lampu tidur saya. Bagaimana saya nak tahu sama ada ataupun bagaimana saya nak uji kualiti bagi barangan saya? Okey. Dalam kita nak menentukan kualiti sesuatu objek tu, supaya pelanggan ataupun pengguna ni boleh terima, kita boleh buat ujian. Okey. Ujian penilaian objek ini dilakukan untuk mengenal pasti sama ada objek tu yang dihasilkan tu menepati kehendak pengguna ataupun tidak. Okey. Dan antara ujian yang kita nak buat ialah kita boleh buat ujian kekuatan bahan, kekuatan cantuman, daya penyerapan, kekenyalan dan keteguhan ataupun kekondaksian. Okey. Itu antara ujian kita boleh buat. Okey. Ini contoh ujian dia. Okey, kita ada ujian beban, graviti, kestabilan, cantuman. Okey, agak-agaknya Sean, dekat lampu yang Sean dah buat ni, apakah ujian yang kita boleh buat? Saya nak satu je cukup lah. Mungkin dari segi kestabilan lah Cikgu. Saya rasa sebab yang ni sebab letak kat bilik tidur kan Cikgu. Dia kena stabil lah, kan tidak jatuh kat muka kita Cikgu. Nampak pun tinggi, kita takut jatuh kan. Jadi antara ujian yang kita boleh buat ialah ujian kestabilan. Okey. Dalam kita nak menentukan ujian ni, kita kena analisis. Kita dapatkan maklumat, kita masuk ke dalam jadual. Dan ada parameter tertentu lah. Okey. So pegang ni jadual ni. Yang ni Cikgu. Kita akan buat satu ujian kestabilan. Baik Cikgu. So akan tanda. Parameter yang kita guna ialah sudut kecondongan. Cikgu. Kita uji kestabilan produk ni. Katakan ujian pertama ialah sudut kecondongan permukaan 15 darjah. Ya Cikgu. Saya condongkan dia 15 darjah. Dia rebah ke tak rebah, John? Tak rebah Cikgu. Tak rebah. Jadi tak rebah. Okey. Kedua, sudut kecondongan permukaan 30 darjah. Saya naik sikit. Rebah tak? Tak adalah Cikgu. Tak rebah. Baguslah Sean. Dan terakhir Sean, 40 darjah. Jatuh tak? Tak ada Cikgu. Baguslah Sean. Bolehlah. Inilah kaedah untuk kita menentukan kualiti sesuatu produk. Antara ujian yang kita boleh buat, Sean. Maknanya produk saya berkualiti lah Cikgu. Berkualiti, Sean. Terima kasih selamat Cikgu. Orang nak beli pun, confident. Tak jatuh. Alright Cikgu, saya rasa sangat-sangat berterima kasih kepada Cikgu lah atas perkongsian ilmu Cikgu dan membantu saya untuk reka bentuk lampu tidur saya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dapat daripada kelas kita hari ini. Okey Sean, tahniah kerana hari ini kita telah berjaya membuat perbandingan dan membanding bezakan antara prinsip dan elemen. Dan kita berjaya meneroka apakah kriteria reka bentuk yang baik. Dan seterusnya Sean, kita berjaya mereka bentuk satu objek melalui bentuk-bentuk asasnya Sean. Itu yang penting Sean. Wow, terima kasih Cikgu. Dan kepada mereka, kawan-kawan saya menonton kat rumah kan, mungkin mereka pun nak dapatkan latihan pengukuhan. Nak dapatkan daripada mana Cikgu? Murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan dengan hadiah membuka portal The5 KPM dan klik pada sumberku. Terima kasih Cikgu. Dan saya rasa saya pun memang rasa hari ini memang sangat menarik sebab saya dapat tahulah perbezaan di antara prinsip dan juga elemen. Elemen tu saya boleh berikan beberapa contoh lah Cikgu. Ada saiz, warna, rupa, bentuk dan juga tekstur pun ada. Dan dari segi prinsip dia pun ada pengulangan, kontras, harmoni,
pengulangan. Keseimbangan. Lepas tu, betul, keseimbangan, pengulangan. Betul. Dan saya rasa memang secara keseluruhannya ada 7 lah, Cikgu. Betul. Dan saya tahulah apa perbezaan di antara dua prinsip dan juga elemen. Dan kriteria pun cikgu pun dah ulang pada permulaan tadi. Ya. Dari segi kualiti, inovasi, kreativiti, ergonomi. ya, betul. Dan itu memang saya rasa memang benda yang saya tahu, dan proses untuk membuat reka bentuk tersebut daripada idea, buat dalam lakaran dan juga pembinaan dia. Betul, Syah. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di slot mendengar rendah yang seterusnya. Jumpa di sana. Bye.